Salam Ustaz, Waalaikumsalam. Saya sedih bila tengok orang yang mengaku ahli sunnah tapi memaki hamun. Bahkan mendoakan yang buruk pada Ustaz. Saya sendiri takut dengan doa yang disebut tu. Saya doa pada Allah semoga Ustaz diberi kesabaran dan pahala di atas ujian. Soalan saya, bolehkah orang Islam mendoakan yang buruk sesama Islam? Baik. Terima kasih atas soalan. Yang pertama sekali, saya pun terkejut jugalah bila mendengar seorang ustaz, uh, dia orang panggil ustaz budak. Saya pun tidaklah begitu mengenali dia, tetapi saya tengoklah video tu dan saya pun agak terkejut juga, begitu marahnya dia kepada saya dan juga Datuk Mufti Perlis. Saya pun tak tahu kenapa. Kalau betul pun apa yang kami lakukan dalam isu memberikan teguran kepada saudara Muhaizat, bagi saya itu adalah tanggungjawab kami apabila melihat ada perkara yang tidak kena yang disebutkan oleh saudara Muhaizat itu. Dan bukan hanya saya yang menegur, bahkan ramai lagi asatizah lain yang menegur perkara yang sama. Saya tak tahulah kalau teguran itu dianggap sebagai satu benda yang memusuhkan, yang menjadikan kita bermusuhan. Sedangkan teguran yang kami berikan itu bukanlah teguran yang bersifat nak ajak bergaduh, tetapi hanyalah untuk mencari kebaikan sesama kita sebagai orang Islam. Jadi kalau ada di mana-mana kesalahan yang kita lihat dilakukan dan ia telah disebarkan secara umum dan kita cuba untuk menegurnya, maka itu sebahagian daripada tanggungjawab Muslim. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Tapi kalau dah kata nasihat pun tak boleh nak bagi, sehingga kami didoakan dengan doa yang buruk, sehingga kalau tuan-tuan dengar video tu pun tuan-tuan tak sanggup nak kata ini tok guru ke bukan ni kan. Sebab apa? Sebab begitu kasar perkataan yang digunakan. Maka saya menyeru kepada diri saya dan juga kita semua yang mengikuti kuliah saya, kita janganlah melampau apabila berbeza. Jangan takabur apabila berhadapan dengan nasihat orang. Kerana takabur inilah yang menyebabkan iblis berada dalam murka Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Orang yang beriman apabila mendengar nasihat yang diberikan kepadanya, kalau nasihat itu berbentuk, orang kata apa, nasihat yang benar, mengandungi kebaikan, orang yang beriman dia akan terima. Kerana sifat kita sentiasa mencari kebaikan. Adapun saya bila tengok video tu, mula-mula saya tak sanggup jugalah, tapi lama-lama saya tersenyum melihat gelagat manusia yang mendakwa diri mereka belajar tasawuf, selalu melazimi kuliah-kuliah teori yang berkaitan dengan jiwa, tetapi bila masuk bab berbeza pendapat, berbeza pandangan, nasihat menasihati, begitu buruknya akhlak mereka, begitu buruknya mulut mereka apabila berbicara dan mengecam golongan yang menegur dan memberikan teguran, memberikan nasihat. Ada orang cakap juga pada saya, kamu ni tak ada kerja lain, asyik nak debat saja, asyik nak ajak orang dialog saja, asyik ajak orang debat saja. Pertama tuan-tuan, dalam isu ni saya tak ajak, dia yang sebut nama saya. Kan, dia sebut nama saya. Lepas tu video yang kedua dia kata, mu makan cili, mu terasa pedahal. Siapa makan cili dia terasa pedahal, itu disebut dalam video kedua. Masalah bukan siapa makan cili, siapa tak makan cili. Masalahnya awak telah menyebut nama saya dan awak telah menyebutkan tentang perbincangan. Kalau dijemput, yang itu yang saya faham, kalau dijemput semua sekali ulama dunia pun dia hadir. Nak sampai nak orang kata apa, nak bawa berapa butir kereta dengan ramai lagi nama Datuk Guru disebut. Jadi saya kata okey, kalau nak berbahas, kalau nak berbincang, kita buat terbuka dengan berdisiplin, dengan format yang persetujui, dengan tarikh yang ditetapkan. Kita buat elok-elok daripada kita mendoakan yang tak baik pada sahabat-sahabat kita, orang yang beri teguran. Lebih baik kita bersemuka, kita bagi tahu di mana yang tak betul teguran kami kepada saudara Muhaizat tersebut.
Kan? Bukan masalah bukan kami saja, ramai lagi tapi nama kami disebut. Itu yang kedua. Yang ketiganya tuan-tuan, memang ada dalam dalil para sahabat ada berdoa keburukan kepada orang Islam yang lain, tetapi orang yang jahat, orang yang zalim. Kan orang yang jahat dan orang yang zalim. Jadi kalau betul kami ni jahat dan zalim, tolong bagi tahu di mana yang jahat dan zalimnya. Dan dialog itulah tempat untuk berbahas. Tapi yang peliknya dalam video terbaru yang saya terima, dikatakan pula saya ni orang kata apa macam seolah-olah macam tak layak lah nak berbahas sebab saya tak pakai serban. Maka tak ikut sunnah. Saya pun heran, masa dia sebut nama saya dalam video pertama, masa dia sebut nama saya, dia tak tahu ke saya tak bersawat? Dia tak nampak ke saya ni memang daripada masa dia kritik pun saya tak pakai serban? Itu yang pertama. Yang keduanya, serban tak serban ni benda sunat. Paling kuat pun bukan wajib, benda sunat. Bila masa pula benda sunat jadi penghalang untuk kita berbahas dan berdialog? Itu yang kedua. Yang ketiganya, cepat betul dia ni hilang ingatan. Dia yang ajak, lepas tu saya kata dia pula lupa. Jadi sebab itu saya kata saya okey je, tak ada masalah. Kalau nak berdialog, kita dialog. Pilih tarikh, pilih format, kita berdialog. Bukan apa, bukan dialog ni untuk menang. Dialog ni untuk mencari kebenaran. Kalau betul saya salah, saya boleh belajar daripada beliau. Dan kalau saya dapat menegakkan hujah saya, maka terimalah seadanya. Kan? Tapi yang tak lalunya tu disebut perkataan-perkataan yang jelek, perkataan-perkataan yang saya tak tahulah adakah layak seorang yang digelar sebagai orang kata apa, ustaz mengeluarkan perkataan yang begitu. Dan yang menyedihkan lagi, bila disebut perkataan-perkataan yang kesat, perkataan-perkataan yang jahat, perkataan-perkataan yang kotor, disambut pula dengan laungan Allah, Allah, seolah-olah Allah meredai dan merestui perkataan-perkataan yang kotor dan jijik ini. Maka sebab itu tuan-tuan, benda ni adalah sesuatu benda yang orang kata apa? Yang menyedihkan. Yang menyedihkan, yang tak sepatutnya kita lakukan, yang sepatutnya kita sokong dan sebagainya. Ramai jugalah yang bagi bila orang kata apa, bila saya terima je dialog, jemputan dialog tu, hantar mesej kat saya dengan memberikan perkataan-perkataan yang kotor, mengutuk saya, mengatakan saya anak dajjal dan sebagainya. Saya sabar je, kerana kita ni dalam nak menegakkan kebenaran, kita tak perlu pun kepada makian. Tak perlu orang kata apa, mengutuk, tak perlu mencaci, tak perlu mencarut, kerana kebenaran tak perlukan benda tu. Kebenaran memerlukan kepada dalil, kebenaran memerlukan kepada kalam Allah dan Rasul. Itulah kebenaran dalam agama. Tapi peliknya, mereka-mereka ini, puak-puak mereka ini, ketika mana kita menganjurkan untuk diberitahu kepada orang awam dalil, mereka bukan main lagi mengatakan tidak layak, tak perlu tahu dalil. Sampai ada yang nak lempang baru orang tanya dalil. Tapi dalam bab maki ni, boleh pula orang awam dengar makian dan kutukan daripada mereka, sedangkan makian dan kutukan itulah yang sepatutnya orang awam tak payah dengar. Patutnya maki, kutuk, mencarut, itu yang orang awam tak payah dengar. Awak pergi mencarut seorang-seorang kat rumah